اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 42, masih lagi bab yang pertama, tapi kita sudah sampai ke penghujung insya-Allah, iaitu berkaitan tentang tajuk bid'ah. Soalan, apakah hukumnya mengatakan bid'ah, yakni bid'ah yang sesat terhadap perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang ada khilaf di kalangan para alim ulama, yang para ulama tidak seia sekata terhadap hukumnya. Tiba-tiba kita kata salah satu daripada pandangan itu bid'ah yang sesat, dan mengatakan bid'ah yang sesat terhadap perkara yang sabit dengan hadis yang dhaif. Kalau sabit dengan hadis yang sahih itu tidak ada pertikaian, tapi ada amalan-amalan yang bila kita siasat tengok sandaran itu adalah hadis yang statusnya adalah dhaif. Jadi ada orang bila begitu dia kata amalan itu bid'ah yang sesat. Ini soalan yang ditanyakan. Baik, jawapan. Syekh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di hafizahullah ta'ala, iaitu seorang tokoh ulama di zaman kita, tokoh ulama kontemporari yang masih hidup di zaman kita ini, yang terkenal di Iraq, dan beliau merupakan penulis pelbagai kitab dalam pengajian Islam. Jadi apabila ditanya tentang soalan ini, beliau menjawab. Terjemahan daripada jawapan beliau, iaitu yang dirakamkan dalam kitab Al-Bid'ah fil Mafhumil Islami Ad-Daqiq. Bid'ah dari segi kefahaman yang mendalam dalam Islam tu bukan semudah kita kata bid'ah haram sesat. Dia ada perincian yang perlu didalami. Jadi beliau terangkan, termasuk di dalam kesalahan yang nyata, al-qata'ul bayyin, satu kesalahan yang jelas apabila menetapkan sesuatu itu sebagai bid'ah yang dalalah ke atas perkara yang para ulama tidak seia sekata mengenainya daripada sudut sabit dan ketiadaannya, atau dari sudut kuat dan lemah dalilnya. Contoh perkara yang masyhur khilaf di kalangan para ulama adalah hukum membaca kunut subuh. Jadi sebahagian ulama yang hebat-hebat seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendirian bahawa membaca kunut subuh hukumnya adalah sunat. Tapi dalam masa yang sama, ulama-ulama yang hebat juga, semisal Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, berpendirian bahawa ianya tidak sunat. Bahkan ada riwayat daripada sahabat Nabi yang mengatakan ia adalah muhdath, satu perkara baharu. Jadi tidak seia sekata itu berdasarkan dalil yang pelbagai.
Padahal dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkunut subuh tak pernah tinggal sehinggalah baginda wafat. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Yang baginda SAW tinggalkan, baginda berkunut lebih kurang sebulan. Lepas tu Nabi SAW tinggalkan, iaitu adalah kunut nazilah. Kunut yang Nabi SAW mendoakan ke atas sekumpulan daripada kabilah Arab yang menganiaya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu selepas sebulan baginda tinggalkan. Wa amma fis subhi, adapun dalam salat subuh, falam yazal yaqnut, baginda sallallahu alaihi wasallam tak putus-putus berkunut kalau salat subuh, hatta faraqad dunya, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi oleh kerana ada riwayat yang pelbagai itu menatijahkan pandangan juga pelbagai. Selesailah. Sepatut yang kita faham selama ini, dalam keadaan ada khilaf macam ini, maka umat Islam itu masing-masing taklidlah kepada pandangan yang dia belajar. Kita belajar mazhab Syafi'i, kita taklid dengan pandangan mazhab Syafi'i, iaitu sunat. Jadi kita baca dapat pahala. Tak baca, sembahyang masih sah. Tapi disunatkan untuk kita tampung dengan sujud sahwi, kerana dia sunat ab'ad. Amallah. Tapi mazhab Hanafi misalnya, di sisi mereka tidak sunat. Jadi mereka yang belajar ilmu fiqh mengikut mazhab Hanafi, maka mereka tidak baca, kerana benda tidak sunat. Ya? Baik. Tiba-tiba ada satu golongan, bila dia berpegang kata kunut subuh tak sunat, dia memberitahu kepada orang, kamu baca kunut subuh tu bid'ah. Dan ini saya tidak reka, ya. Ini yang saya pernah lihat sendiri. Ada satu orang, dia buat posting dalam Facebook. Dia kata, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Ingatkan berjaya meninggal terus, bagus juga. Berjaya meninggalkan kunut subuh, beria dia gembira. Kenapa? Kalau dia berjaya tinggalkan maksiat, atau paling-paling benda yang ulama kata haram sebahagiannya, sebabnya isap rokok. Ya, isap rokok ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Kedua-duanya dalam bentuk dilarang lah. Kalau haram, dilarang secara pasti, buat berdosa. Kalau makruh, dilarang tapi tidaklah strict. Kalau tinggal dapat pahala, buat tidak sampai berdosa. Masih ada ruang lah kita kata, oh dia berjaya tinggal isap rokok, dia bersyukur sangat. Alhamdulillah. Tapi berjaya tinggal kunut subuh, apa hal yang dia gembira sangat? Rupa-rupanya dia dah ditanam dalam fikiran dia bahawa membaca kunut subuh itu bid'ah yang sesat, berdosa. Tapi selama ni mungkin dia nak tinggal, maju kat jemaah sebelah. Oh, pahala lah. Orang kata aku Wahabi pula kan, kata dia. Mungkinlah. Tapi mengingatkan benda ni haram, akhirnya dia kuatkan semangat, tinggalkan kunut subuh, maka dia declare. Dia bersyukur, tinggalkan benda haram. Ini sangat keliru. Ya. Kerana benda yang khilaf sebegini bukan tempat untuk berlakunya ingkar. Ya. La yunkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak sepatutnya diingkari perkara yang ulama khilaf. Habis nak ingkar macam mana? Nak amar ma'ruf nahi mungkar. Wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Hendaklah diingkari perkara yang telah ijma'. Perkara itu sepakat dilarang, haram. Misalnya lelaki menyerupai wanita, haram. Sekarang ada orang cuba nak justify atas nama kebebasan, atas nama hak asasi dan sebagainya. Itu wajib ingkar. Tapi setakat baca kunut subuh, kamu yang berpegang sunat silakan, kamu yang berpegang tak sunat juga silakan. Tak perlu bergaduh perkara sebegini. Ada keluasan dalam berbeza pandangan. Tapi golongan ini dia membawa pemikiran yang sempit. Bagi dia apa yang dia faham itulah kebenaran mutlak. Confirm betul. Yang orang lain faham itu salah. Dan golongan ini kita dapat maklumat kerana ada kawan-kawan kami belajar di India dan juga di Pakistan. Jadi golongan yang berfikiran sempit sebegini, kalau di negara kita dia sibuk membid'ahkan kunut subuh, tapi kalau di India, Pakistan yang mazhab Hanafi dominan, di sana mereka tak baca kunut subuh. Golongan ini mengatakan sebenarnya kunut subuh tu yang sunnah. Siapa tak baca kunut subuh, dia telah meninggalkan sunnah. Jadi seolah-olahnya sentiasa nak berbeza daripada mainstream, sentiasa nak menimbulkan perbalahan di kalangan masyarakat pada perkara khilafiyah yang tidak perlu berbalah, ya, sebenarnya.
Tapi bila kita terangkan sebenarnya kunut subuh ni dalilnya begini ni, dia kata jangan taksub mazhab. Dah pula. Bukan kita taksub mazhab. Selama ni pun kita tak pernah komplain pun kawan-kawan Bangladesh, Pakistan kita yang tak baca kunut. Di Masjid India tu memang mereka ikut cara Hanafi, tak ada orang pergi kacau pun. Tapi bila kamu boleh mengacau, mengganggu gugat, ya, ini kejadian sebenar yang disampaikan kepada saya. Satu orang, sekarang sudah jadi tokoh lah. Satu masa dahulu, tokoh juga. Tapi tidak sehebat sekarang lah. Dia pernah memberitahu kepada imam di sebuah surau supaya jangan baca kunut subuh. Sebab bagi dia kunut subuh tu bid'ah. Sepatutnya kalau dia faham, tak perlu. Dia tahu imam tu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bukan bid'ah, dia sunnah. Diamalkan oleh khulafa ar-rasyidin, diamalkan oleh para sahabat. Kenapa pula bid'ah? Baik. Lalu imam ni serba salah sebab memang di tempat kita orang baca kunut subuh. Jadi imam kata, habis satu kalau jemaah tanya macam mana ustaz? Alah, imam cakap lah, imam lupa. Oh betul pula. Jadi berbohong tu tak ada khilaf. Berbohong tu haram dengan ijma'. Kamu ajar imam berbohong semata-mata nak mengelakkan benda yang khilaf. Ini adalah kesempitan dalam cara berfikir. Siapa tokoh tersebut? Wallahu a'lam. Saya tahu tapi tak perlu diberitahu. Baik. Begitu juga pada perkara yang ditetapkan oleh hadis yang dianggap dhaif oleh para ulama hadis, ya. Perkara itu ada hadisnya tapi hadis itu dinilai oleh penilai hadis dhaif. Contoh misalnya adalah tentang menyapu muka selepas memberi salam, ya. Jadi kalau kita lihat memang ada hadisnya. Nabi SAW menyapu muka baginda selepas memberi salam dan membaca doa. Tapi hadis itu dinilai oleh penilai hadis statusnya dhaif. Lalu ada orang bila dia tahu begitu dia kata, jangan aman. Hadisnya dhaif. Baik. Sebenarnya bukan begitu isu dia. Nanti insya-Allah bab keempat kita akan perincikan masalah hadis dhaif ni. Tapi secara ringkas untuk keperluan sekarang ini adalah hadis yang dhaif bukan bererti hadis itu palsu. Hadis dhaif ini masih ada kemungkinan ianya diucapkan atau dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa dhaif? Kerana para pengkaji lihat ada antara perawinya tu tidak memenuhi syarat hadis sahih. Mungkin ingatannya tidak begitu bagus. Mungkin ada kecacatan tertentu pada sanad dia tak bersambung, ya. Maka kemungkinan bahawa hadis itu daripada Nabi SAW tidak sebagus hadis yang dikelaskan hadis sahih. Hadis sahih ini masih ada kemungkinan daripada Nabi SAW, masih ada kemungkinan bukan daripada Nabi SAW sebab hadis ahad, ya. Bilangan perawi seorang dua mungkin tersilap, mungkin terlupa. Tapi bila dikatakan sahih, kemungkinan besar daripada Nabi SAW, maka wajib beramal dengan hadis sahih. Sementara hadis dhaif, kemungkinan itu tidak sebagus hadis sahih, ya. Hadis dhaif ni masih ada kemungkinan. Maka inilah kebijaksanaan para ulama. Apabila masih ada kemungkinan ianya daripada Nabi SAW, maka disunatkan kita beramal supaya kita tidak terlepas melakukan apa yang Nabi SAW buat. Dan kalaupun benda itu tidak dilakukan, misalnya memang hadis itu perawinya tersilap, memang Nabi SAW tidak mengamalkan, lepas solat memang kita boleh buat apa saja. Dah lepas bagi salam, ya. Kan solat ini bermula dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Dah bagi salam, nak pegang telinga boleh ke perlu ada dalil dulu? Nak lepas bagi salam, sedut poket, ambil handphone, boleh tak? Nak lepas bagi salam, janganlah tengah solat macam-macam nak buat, itu tak boleh. Solat ada peraturan dia. Ada perkara-perkara yang kalau kita lakukan batal solat kita ataupun makruh hukumnya. Tapi dah lepas solat, pegang telinga boleh, pegang hidung boleh, keluarkan handphone boleh, ya. Habis kenapa kamu sapu muka? Sebab ada riwayat mengatakan Nabi SAW buat. Kod betul Nabi buat, saya dah ikut sunnah Nabi. So itulah dihukumkan sunat oleh para ulama. Maka tiba-tiba kita nak pergi bergaduh, ini bid'ah, jangan buat dan sebagainya, tak betul. Itu satu sikap yang tidak benar. Ataupun hadis tentang baca surah Yasin malam Jumaat. Siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumaat, man qara'a surah Yasin lailatal Jum'ati ghufira lahu au asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, diampunkan baginya dosa dia, ataupun berpagi-pagi dia esok ni dalam keadaan dosanya telah diampunkan.
tapi hadis itu dhaif. Jadi tak perlu bergaduh bila orang tu rajin baca Yasin malam Jumaat kerana mengharapkan pengampunan dosa, masih ada kemungkinan memang itu hadis daripada Nabi SAW. Dapatlah dia fadilat, itu namanya fadilat. Hukum baca Yasin tidak ada khilaf. Hukum baca Yasin adalah sunat. Mana kalau baca Yasin dapat pahala, tak baca Yasin pun taklah berdosa. Jadi bila dia baca Yasin malam Jumaat bersandarkan pada hadis yang dhaif, tidak sepatutnya dibid'ahkan. Kerana sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, sepakat pada alim ulama, baik dia tu ulama hadis ataupun dia ulama fiqh ataupun dia ulama dalam bidang-bidang yang lain, bahawa harus boleh ya, bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang dhaif. Selagi mana dhaifnya itu tidak sampai maudhu'. Ya, kalau dhaif tu sampai peringkat palsu tak boleh lah. Ya. Tapi kalau syarat dhaif biasa, digalakkan beramal, antaranya fil fadail. Hadis bersangkut dengan fadilat. Baca Yasin tak ada yang kata haram. Cuma apa fadilat kalau baca Yasin malam Jumaat? Diampunkan dosa. Pasti ke? Tak pastilah sebab hadisnya dhaif. Masih boleh kita itu membaca Yasin. Baik. Orang yang anti pada baca Yasin malam Jumaat, dia punya hujah dia begini. Bila kita kata, apa salahnya baca Yasin kot? Yasin itu kan Quran. Yang kamu marah sangat baca Yasin, kenapa? Dia akan jawab macam mana? Dia akan jawab, kami tak larang baca Yasin. Okey je nak baca Yasin. Yang kami bantah tu adalah mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat. Mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat tu perlu kepada dalil. Dan tak ada dalil. Pertama jawapan kita ada dalil. Dalil ni tadi, cuma dalil ni dhaif. Dan ini fadilat, tak ada masalah. Dalil perkara fadilat, hadis dhaif, ulama terima. Yang kedua, yang kamu kata mengkhususkan itu setahu kami tidak berlaku. Kalaulah betul ada orang mengkhususkan, dia kata tuan-tuan ingat ya, kalau nak baca Yasin mesti malam Jumaat, malam lain jangan baca Yasin. Itu mesti ada dalil. Kita pun tak setuju kalau macam itu. Kamu mengkhususkan baca Yasin mesti malam Jumaat, mana dalil? Tak mesti, malam Khamis boleh, malam Rabu boleh, malam Isnin boleh baca Yasin. Tiap-tiap malam pun bagus baca Yasin. Ya. Ataupun dia kata kalau nak baca surah Yasin, kalau nak baca Quran malam Jumaat, mesti surah Yasin je. Surah lain tak boleh baca malam Jumaat. Macam mana dalil? Kita pun tak setuju kalau ada orang mengkhususkan hanya boleh baca Yasin saja malam Jumaat. Kerana tak ada dalil. Nak baca Waqiah boleh, nak baca Al-Mulk boleh, nak baca Al-Kahfi boleh, tak ada masalah. Tetapi yang diamalkan oleh masyarakat kita sebenarnya bukan mengkhususkan. Itu tidak dipanggil mengkhususkan. Itu namanya membiasakan. Menjadikan satu kebiasaan. Adapun mereka faham, tak baca Yasin malam Jumaat boleh. Ataupun baca surah lain malam Jumaat boleh. Cuma mereka membiasakan diri, pertama kerana ada galakan tadi, hadis yang dhaif tadi, dapat pengampunan dosa. Yang kedua, hadis yang umum, ahabbul amali ilallahi arwamuhu wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan. Konsisten buat, tak tinggal. Walaupun sedikit. Sikit tak baca Yasin seminggu sekali? Sikit lah. Sebenarnya sikit. Sepatutnya orang yang rajin baca Yasin tiap-tiap hari. Ya. Tapi oleh kerana ada galahkan kalau buat satu benda itu biar konsisten walaupun sedikit, Allah kasih, maka kita konsisten baca Yasin setiap malam Jumaat, sekurang-kurangnya kita baca seminggu sekali. Moga-moga termasuk dalam amalan yang Allah kasih. Jadi kena faham ya, kawan-kawan yang terlampau anti ya dengan surah Yasin. Sampai kadang-kadang baca Yasin pun dah tak betul punya anti dengan surah Yasin. Mana anti dengan surah Yasin? Kan ayat Quran juga. Al-Fatihah ayat Quran, Al-Baqarah ayat Quran. Dan ayat Quran ini semuanya ada kelebihan. Cuma ada surah-surah tertentu disebutkan kelebihannya itu yang khusus. Seperti suratul Fatihah, seperti suratul Ikhlas, ya, seperti idza zulzilatil ardh. Itu ada kelebihan yang khusus. Tapi secara umum ayat Al-Quran memang ada kelebihan, ada barakah dan ada elemen syifa, iaitu menyembuhkan. Baik. Jadi kesimpulannya,
Kalaulah satu perkara itu perkara khilaf, tak perlu diperbesarkan, kita berlapang dada. Alangkah ulama-ulama yang hebat pun tidak selesai khilaf itu. Oleh kerana kita dapat PhD bidang hadis, kira khilaf itu dah selesai macam mana? Oh, sebab saya mengaji hadis, saya belajar bahawa hadis itu kalau diriwayat daripada si fulan itu jadi dhaif. Itu kajian ulama tersebut. Kajian ulama itu tidak ikat Imam Syafi'i. Kamu ingat Imam Syafi'i kena ikut ijtihad ulama lain? Tidak. Imam Syafi'i mujtahid mutlak mustaqil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengaji dengan murid Imam Abu Hanifah, tapi tidak wajib Imam Syafi'i ikut pendapat Imam Abu Hanifah, kerana beliau juga mujtahid. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, tapi fatwa Imam Syafi'i banyak berbeza dengan fatwa guru beliau. Kenapa tak ikut guru? Kerana beliau sendiri sudah sampai level mujtahid. Maka orang mujtahid dia tidak boleh taklid. Dia kena ikut ijtihad dia. Lain kalau kita bukan mujtahid, kita wajib bertaklid. Kerana kita dilarang mengikut sesuatu yang kita tidak ada ilmu. Beza ya. Orang mujtahid dia kena ikut ijtihad dia. Maka kalau sehebat imam-imam itu pun tidak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i, takkan setakat kamu doktor PhD nak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i. Kamu boleh berpandangan, tapi pandangan kamu tidak ada nilai. Tidak ada nilai dari segi nak mentarjih dan mengatakan ini rajih, tidak ada nilai. Kadang-kadang orang tak faham. Memang kita di universiti, masa saya belajar di Jordan dahulu, cara kita belajar fiqh muqaran, fiqh perbandingan adalah dibawa dalam masalah ini ada 3 pandangan misalnya. Pandangan yang pertama ini dalil, pandangan yang kedua ini dalilnya, pandangan yang ketiga ini dalil. Dan yang rajih, yang kuat adalah pandangan yang kedua misalnya, kerana hujahnya begini. Itu academic exercise untuk melatih kita bijak memahami macam mana ulama berinteraksi dengan dalil. Bukan untuk kita itu menjadi orang yang menyelesaikan khilaf. Bila kita sudah ada PhD, maka tak ada lagi khilaf tentang kunut. Sebab saya Dr. PhD mengisytiharkan pandangan yang rajih adalah tak baca kunut subuh. Bukan. Khilaf itu sudah lama dan akan berterusan dan tidak ada masalah. Kita tidak menyalahkan kawan-kawan kita yang Hanafi Hambali tak baca kunut, dan kawan-kawan kita yang Hanafi Hambali tidak menyalahkan kita yang membaca kunut. Selesai. Baik. Kesimpulannya, yang nasihat ni boleh baca sendiri ya. Alah, baca sama-sama lah. Nasihat berharga mantan mufti besar Mesir, Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Al-Usuli, Syekh Dr. Ali Jum'ah Hafizahullah Ta'ala, bila berkata dalam kitab Al-Kalimut Tayyib. Al-Kalimut Tayyib ni ada juga yang disusun oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Ya, ini bukan ya. Bila berkata dalam Al-Kalimut Tayyib, untuk mengetahui bid'ah, maksudnya sesat atau tidaknya satu perbuatan, kita perlulah mempunyai asas pengetahuan yang cukup tentang dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan kitab-kitab fiqh yang diakui ya. Tak boleh semena-menanya kita kata Nabi tak buat maka haram. Tidak semudah itu. Kita harus terlebih dahulu melihat kepada masalah yang ada, kemudian meneliti adakah terdapat ayat ataupun hadis Nabi SAW, ayat di sini maksudnya ayat Quran ya, ataupun qiyas yang menunjukkan bahawa ia adalah bid'ah, yakni haram atau tidak. Jika ternyata tidak ada satu pun dalil yang bertentangan dengannya, maknanya perkara baharu itu tak bercanggah dengan mana-mana dalil, maka tidak diragukan bahawa hal tersebut adalah boleh. Maknanya boleh dilakukan, bukannya haram ataupun bukannya bid'ah yang dhalalah. Baik. Kesimpulan. Alhamdulillah ya. Kesimpulan. Baik, kesimpulan ni saya tidak terlampau terikat dengan apa yang tertulis dalam kitab ni. Kita just run through apa yang kita dah kupas sepanjang pengajian kita, iaitu secara kesimpulan ya. Boleh flip balik ke muka surat 1 ya. Iaitu bid'ah ini benda baru. Dari segi bahasa, bid'ah ni perkara yang baharu. Ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu benda yang dahulu tak pernah ada. Ataupun dikatakan fi'lu syai'in ala ghairi misalin sabiq. Buat satu benda tanpa ada contoh. Pertama kali itu namanya bid'ah. Baik. Dari segi syarak, ulama ada 2 pendekatan. Ya, ini penting untuk kita faham. Kalau kita tak faham ni, jadi kita salah pakai kalam ulama. Ulama ada 2 pendekatan. Satu pendekatan yang umum dalam mentakrifkan bid'ah.
Satu lagi pendekatan yang khusus. Pendekatan yang umum ni dia luas. Apa sahaja perkara perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, maka itu diistilahkan bid'ah. Kenapa bid'ah? Kerana baru. Kenapa baru? Sebab zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi benda tu tak dibuat, maka namakan bid'ah. Sementara pendekatan yang khusus tidak. Dia tidak kata bid'ah tu asal baru, tidak. Dia adalah perkara baru yang tak ada dalil sokong. Perkara itu baru, satu. Yang kedua, bila dicek tidak disokong oleh dalil. Yang itu sahaja nama bid'ah. Adapun perkara itu baru, bila disemak dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, ada sokongan daripada Quran, ada sokongan dari hadis misalnya, ada sokongan dari ijma' ulama', maka di sisi ulama' pendekatan yang khusus, yang macam itu kami tak namakan bid'ah. Bid'ah ni hanya yang tak ada dalil saja. Okey, setakat itu boleh faham tak? Ya, pendekatan berbeza. Tetapi dari segi praktikal sama. Kedua-dua kumpulan ulama' ini bersetuju perkara baharu kena ukur dengan dalil. Kalau bercanggah dengan dalil dilarang. Kalau tak bercanggah dengan dalil barulah dibenarkan. Sama, dua-dua kumpulan ulama' ni sama pendirian. Cuma istilah berbeza. Di sisi ulama' yang pendekatan umum tadi, oleh kerana semua benda baru dia dah nama bid'ah dari awal, maka setelah dia timbang dengan dalil, oh ini ada dalil, dia kata bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah hasanah? Bid'ah kerana baru, hasanah kerana ada dalil yang menyokong. Tapi setelah ditimbang dengan dalil, didapati tidak disokong oleh dalil, bahkan mungkin bercanggah dengan dalil, maka dinamakan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah maknanya baharu, sayyi'ah maknanya buruk. Ya, kenapa buruk? Kerana bercanggah dengan hukum, bercanggah dengan dalil, maka diistilahkan bid'ah yang buruk atau bid'ah yang dolalah. Ya. Ulama' pendekatan yang kedua sama juga. Mereka melihat satu perkara baru, mereka cek dengan dalil. Oh, perkara baru ni ada sokongan dari dalil. Jangan namakan bid'ah. Tak payah nama bid'ah sebab ada dalil. Tapi kalau perkara baru tu bercanggah dengan dalil, yang itu cukup kita sebut bid'ah saja. Automatik faham ini tak baik. Kerana di sisi mereka bid'ah ini khusus kepada yang tak ada dalil. Jelas ya? Baik. Lalu ada orang tanya, habis itu macam mana pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila komen tentang solat tarawih di belakang seorang imam? Kan zaman Nabi SAW tak ditetapkan. Tapi zaman Sayyidina Umar cadangkan solat tarawih di belakang satu orang imam sahaja. Kenapa Sayyidina Umar komen nikmatil bid'atu hazihi? Sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Mana ada bid'ah baik? Ada orang tanya kepada ulama pendekatan yang kedua. Kamu kata bid'ah ini hanya untuk benda yang tak baik. Sayyidina Umar kata bid'ah ni baik. Jadi diterangkan oleh ulama yang pendekatan kedua, yang Sayyidina Umar kata sebaik-baik bid'ah itu bid'ah dari segi bahasa. Maknanya benda itu baru. Zaman Nabi tidak ditetapkan solat tarawih di belakang satu orang imam. Di zaman beliau tetapkan di belakang seorang imam. Dan penetapan itu tak bercanggah dengan syarak. Maka Sayyidina Umar kata baiklah perkara baru ni. Perkara baru itu hanya dari segi bahasa sahaja. Tapi tidak mengubah bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengiktiraf konsep bid'ah hasanah. Mengiktiraf konsep perkara baru tapi baik. Jelas ya? Alhamdulillah. Seterusnya, pembahagian bid'ah ada kepada dua. Ya. Boleh lihat di muka surat 11. Ya. Dan ada kepada 5. Bid'ah yang dibagi kepada dua, satu bid'ah baik, satu bid'ah buruk. Mahmudah terpuji, mazmumah terkeji. Kerana apa bagi dua? Kerana soalannya, bid'ah itu selari dengan ajaran Nabi atau bercanggah. Kalau selari dengan ajaran Nabi SAW, maka baik, hasanah. Istilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i, mahmudah, terpuji. Kalau perkara baru itu bercanggah dengan ajaran Nabi, maka bid'ah itu buruk. Namanya sayyi'ah ataupun mazmumah, terkeji. Selesai kan? Bid'ah bagi dua. Macam mana nak tahu? Ulama' kena tengok. Bid'ah itu selari ke bercanggah dengan sunnah. Selari baik, bercanggah buruk. Tetapi bid'ah juga dibahagi kepada 5. Jadi kita kena faham, yang bahagi bid'ah kepada 2,
Dan yang membahagikan bid'ah kepada 5 bukan khilaf. Ya, yang bagi 5 pun setuju bid'ah terbahagi 2, yang bagi 2 pun setuju bid'ah terbahagi 5. Cuma soalan berbeza. Yang bagi 2 soalannya bid'ah ni selari ke bercanggah dengan sunnah. So 2 je lah, satu selari, satu bercanggah. Yang bagi 5 dia bertanya apa hukum bid'ah ni. Ini benda baru, apa hukum dia? Maka oleh kerana hukum syarak yang taklifi ada 5, wajib, sunat, harus, makruh dan haram, maka bid'ah bila ditimbang dengan neraca hukum akan jadi 5. Ada benda baru tapi wajib buat, bid'ah yang wajib. Ada perkara baru, sunat kita buat, itu bid'ah yang sunat. Ada perkara baru, nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah, itu bid'ah yang harus. Ada perkara baru, elok jangan kita buat, tapi kalau buat pun tak berdosa, itu bid'ah yang makruh. Ada perkara baru, haram kita buat, berdosa kalau kita buat, itu bid'ah yang haram. Ya, yang itu boleh rujuk contoh-contohnya di muka surat 10 ya. Ini hanya ulangan ya, sebagai kesimpulan. Baik, soalan ya, kepada orang yang anti kepada bid'ah hasanah, mereka selalu mengutuk, mengkeji, memperli, memperolokkan seolah-olah kita ni adalah orang yang melawan sunnah. Ya, dia kena ingat, bid'ah hasanah sabit melalui dalil Quran, dalil hadis dan juga asar, iaitu perkataan sahabat Nabi. Jadi kalau dia anti bid'ah hasanah, secara tak langsung dia seolah-olah memperlekehkan Al-Quran, sunnah dan juga perkataan sahabat Nabi. Dia kena hati-hati. Ya, baik. Mana dalil bid'ah hasanah daripada Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah, cara hidup kependetaan. Ibtada'uha. Boleh tengok di muka surat 12. Orang-orang Nasara yang buat bid'ah itu, ma katabnaha alaihim, kami tak menetapkan pun hidup rahbaniyah itu kepada mereka. Allah tak suruh mereka hidup secara rahbaniyah, tapi ibtada'uha, mereka yang buat bid'ah itu. Kenapakah mereka buat bid'ah itu? Ila ibtigha'a ridwanillah, tidak ada tujuan lain kecuali nak dapat ridha Allah. Itu tujuan mereka buat bid'ah tadi. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dah elok mereka hidup macam itu, lalu mereka tidak lagi memenuhi tuntutan kehidupan sebagai rahbaniyah. Apa kaitan ayat ini dengan bid'ah hasanah? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, hadhil ayatu tadullu ala anna kulla muhdatsatin bid'atun wa yanbaghi liman yubdi'a khairan ayadu ma'alaihi. Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap benda baru dinamakan bid'ah. Dan sepatutnya bagi sesiapa yang buat bid'ah yang baik, perlu dah dia mengekali melakukannya. Kenapa? Kerana dalam ayat ini Allah mengeji orang-orang Nasara bila mereka meninggalkan rahbaniyah. Masa mereka buat rahbaniyah, Allah tak keji. Bila mereka tinggalkan rahbaniyah, Allah keji. Allah kata mereka orang fasik. Berarti rahbaniyah itu baik. Sebab benda yang dikeji bila meninggalkan adalah benda baik. Kalau benda buruk, dipuji kita tinggalkan. Ya, orang tu dah tak minum arak, dipuji dia. Orang tu dah tak sembahyang, dikeji dia. Jadi bila ditinggalkan, dikeji, maknanya perbuatan yang ditinggalkan itu baik. Berarti rahbaniyah itu baik, dan rahbaniyah itu adalah bid'ah. Maka dengan nas Al-Quran tadi difahami bahawa bid'ah itu yang baik ada. Ya, baik. Yang kedua adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lihat di muka surat 14. Man ibtada'a dhalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu. Sama juga di muka surat 15. Man ahdasa fi amrina hadza ma la saminhu fa huwa raddun. Kedua-dua hadis ini difahami dengan mafhum mukhalafah. Barang siapa yang mengadakan bid'ah yang sesat, yang Allah dan Rasul tidak redha, maka mendapat dosa dan dosa orang meniru dan seterusnya. Berarti man ibtada'a hasanatan, siapa yang buat bid'ah yang tidak sesat, maka sebaliknya. Itu maksudnya mafhum mukhalafah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, siapa yang buat satu perkara baru dalam urusan kami yang bukan daripadanya, maka tertolak. Berarti ma minhu fa huwa maqbul. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami
yang ianya ada asal daripada agama, yang itu diterima. Yang ditolak adalah ma laisa minhu. Ini berinteraksi dengan hadis Nabi menggunakan mafhum mukhalafah. Di muka surat 17, antara dalil bid'ah hasanah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang baik, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang meniru. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang buat jalan yang buruk, maka dia mendapat dosa dan dosa orang yang meniru. Maka sunnah di sini sama maknanya dengan bid'ah dari segi bahasa, iaitu kedua-duanya cara yang dibuat. Bukan sunnah dari segi istilah ya. Sebab sunnah dari segi istilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi mana ada sayyi'ah. Sebab itu ada orang yang bangkang, dia kata hadis ni adalah tentang sunnah Nabi, tak betul ya. Pada sunnah Nabi tidak ada yang sayyi'ah. Sedangkan hadis sebut sunnatan sayyi'atan. Berarti ini sunnah dari segi bahasa. Siapa yang buat jalan yang baik, dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Siapa buat jalan yang buruk, dapat dosa dan dosa orang yang tiru. Maka ini salah satu dalil bid'ah hasanah yang dipegang oleh para alim ulama, termasuk oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mengatakan bahawa hadis inilah yang mengkhususkan hadis kullu bid'atin dalalah. Baik. Dan asar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di muka surat 13, iaitu tentang solat tarawih tadi. Selesai. Baik. Kenapa kawan-kawan kita masih ada yang tak boleh terima? Kerana mereka salah faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah hadis yang sahih ya. Antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi golongan ini mereka memahami hadis sahih dengan kefahaman yang tak sahih. Ini masalah ya. Banyak orang sekarang kata, apa saya pegang hadis sahih. Memang kita pun pegang hadis sahih. Tapi kamu pegang hadis sahih dengan cara yang tak sahih. Kesilapannya di situ. Jadi hadis kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun, ini hadis sahih. Setiap perkara baru namanya bid'ah, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Jadi oleh kerana itu dia tak boleh terima ada bid'ah hasanah, kerana kata dia Nabi SAW mengatakan setiap. Dia kena faham kullu dalam bahasa Arab tidak semestinya bermakna semua. Ini yang perlu dipahami. Mana boleh Nabi dah kata kullu ya. Nanti dulu. Hadis adalah bahasa Arab. Bahasa Arab kena difahami dengan uslub bahasa Arab. Uslub bahasa Arab menunjukkan bahawa kullu ada kalanya bermakna semua. Tapi kerap kali kullu bermakna sebahagian. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di muka surat 19. Al-muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun hadza amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Dikendaki dengan sabda baginda dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini adalah lafaz yang am, lafaz yang umum, makhsusun, tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikendaki bukan semua bid'ah tapi kebanyakan bid'ah. Baik, contoh kullu dengan makna sebahagian. Di muka surat 22, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan itu ataupun banjir itu atau bencana itu membinasakan setiap sesuatu. Tapi gunung ganang tak binasa. Bahkan tempat tinggal mereka, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah kaum tersebut tidak kelihatan kecuali tempat tinggal mereka. Tempat tinggal tak binasa. Langit bumi tak binasa, gunung ganang tak binasa. Maka kulla syai'in dalam ayat bukan makna semua. Kulla syai'in, kul di situ makna kebanyakan. Di muka surat 23, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, adalah di belakang mereka. Kalau ikut tafsir adalah di depan mereka. Wara' di sini makna gedam. Di depan mereka ada seorang raja, yang raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Sepakat ahli tafsir, tidak ada khilaf bahawa raja tidak ambil semua. Raja hanya ambil sampan yang elok, dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan. Supaya bila raja yang zalim itu lihat sampan itu berlubang, tak jadi rampas. Yang penting kul di sini makna sebahagian. Hadis
Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kulu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Pada Nabi anak Adam, jasad mereka tak dimakan oleh tanah. Orang mati syahid anak Adam, ramai sahaja orang mati syahid, Allah jaga jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Maka kullu di sini bukan makna semua, kullu di sini maknanya kebanyakan. Ya, kebanyakan anak Adam bila mati jasadnya akan dimakan oleh tanah. Baik. Dia muka surat 24. Fil habbatis sauda syifa'un min kulli da'in ila sam. Pada habbatus sauda jintan hitam itu ada kesembuhan daripada setiap penyakit kecuali mati. Adakah semua penyakit disembuh dengan habbatus sauda? Tidak. Kata para alim ulama, kul di sini maknanya sebahagian. Ada penyakit yang sesuai dirawat dengan habbatus sauda dengan izin Allah sembuh. Ada penyakit yang tidak sesuai maka tidak sembuh. Baik, selesai. Kemudian di muka surat 27 sehingga muka surat 31 boleh kita teliti balik bagaimana para sahabat sendiri bila mereka buat benda baru Nabi SAW mengiyakan. Yang ini yang mereka tak boleh terima ni. Saya tengok menggerumpuk lah kiranya. Bila saya buat statement bid'ah hasanah adalah sunnah, marah betul. Dia kata ustaz ni sesat dah. Nak bawa ke mana umat ni, dia kata. Ada pula bid'ah, dia kata sunnah. Ya bid'ah hasanah. Bid'ah sayyah tidak. Bid'ah hasanah ni maknanya benda baru tapi baik. Kenapa ia sunnah? Sebab Nabi iktiraf. Salah satu bentuk sunnah adalah sunnah pengiktirafan. Bila sahabat buat benda baru dan bila Nabi tengok benda itu selari dengan syarak, Nabi iktiraf, Nabi puji. Sahabat yang baca qul huwallahu ahad setiap rakaat, Nabi tanya, kenapa tak ikut cadangan jemaah? Jemaah kata jangan baca qul huwallahu setiap rakaat. Jadi sahabat dia jawab, kerana saya kasih kepada suatu ikhlas. Kasih kepada suatu ikhlas bukan sahaja tak bercanggah dengan syarak, bahkan baik. Lalu Nabi kata, Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah Al-Ikhlas itu memasukkan kamu dalam syurga. Inilah sunnah Nabi. Maaflah, jangan ikut sunnah Wahabi. Yang Wahabi itu bukan sunnah, itu punnah. Beza sunnah dengan punnah. Yang kita ikut itu sunnah Nabi. Punnah Wahabi jangan ikut. Alamak, terbangkar pula kawan-kawan yang Wahabi. Tak maaf ya. Sebut sekali ya. Lepas tu itu masa Nabi SAW hidup, Ustaz. Bolehlah Nabi hidup, Nabi iktiraf. Sekarang Nabi dah wafat, bila berlaku benda baru, siapa yang nak iktiraf? Lah, pewaris Nabi lah, ulama. Itu makna ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi ilmu. Bila ada ilmu boleh timbang perkara baru ni selari atau bercanggah dengan syarak. Bahkan selepas kewafatan Nabi SAW, kita lihat di muka surat 34 pun para sahabat masih melakukan perkara baru yang pada penilaian mereka selari dengan syariat. Pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar, perintah salat tarawih berjamaah dipimpin oleh seorang imam oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Allah bin Mas'ud membuat perubahan lafaz tasyahud, Sayyidina Utsman membuat penulisan Al-Quran dengan rasam Utsmani, perintah azan pertama radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau para sahabat sendiri pun membuat perkara baru yang setelah mereka ijtihad mereka dapati selari dengan syarak, maka siapa kita nak memandai-mandai mengharamkan semua perkara baru semata-mata kerana baru? Tak boleh. Perkara baru diharamkan kerana bercanggah dengan syarak. Wallahu alam. Saya rasa gambaran umum tentang bid'ah itu telah kita dapat. Kalau ada yang rajin boleh baca di muka surat 46 sehingga akhir bab yang pertama, bagaimana idola orang yang anti bid'ah hasanah. Orang yang anti bid'ah hasanah ni, idola mereka adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri mengamalkan bid'ah hasanah. Mereka marah kita baca Fatihah lepas sembahyang, itu tak ada dalil. Jadi baca Fatihah itu sudah tercakup dengan dalil umum. Dalil-dalil yang menceritakan tentang kelebihan Fatihah sudah memadai untuk kita sentiasa amalkan baca Fatihah termasuk lepas solat. Tapi Al-Imam Ibn Taymiyah lebih dahsyat lagi. Beliau mengamalkan baca Fatihah bukan sekali. Beliau mengamalkan baca Fatihah lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Berkali-kali beliau ulang baca Fatihah. Tak ada dalil. Tapi kenapa? Kerana Fatihah itu adalah ayat Quran dan juga zikir. Maka kata murid Al-Imam Ibn Taymiyah memuji guru beliau. Kata murid beliau, ini adalah kebijaksanaan beliau. Kerana ulama bincang, mana lebih afdal, zikir ke baca Quran? Jadi dia gabungkan. Bila baca Fatihah, Quran pun dia, zikir pun dia.
Berarti apa? Berti Al-Imam Ibn Taymiyah idola kepada golongan yang anti pada bid'ah hasanah. Beliau juga bukan saja menerima, bahkan mengamalkan bid'ah yang hasanah. Dalil umum. Kalau mereka kata amalan mesti ada dalil. Memang betul. Tapi kamu tak faham dalil umum. Kamu ingat kalau nak dalil solat selawat selang tarawih tu mesti ada hadis Nabi bersabda yang bermaksud selang-selang tarawih hendaklah kamu selawat. Tak perlu. Dalil suruh selawat tu umum. Maknanya sebelum kamu nak tarawih kamu selawat boleh, selang tarawih kamu selawat boleh, lepas tarawih kamu selawat boleh, masa more pun kamu nak selawat pun boleh. Ya, jadi kamu kena faham maksud dalil umum. Next insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan masuk ke bab yang baru tapi masih ada kaitan yang sangat rapat dengan tajuk bid'ah, iaitu tajuk at-tarku. Iaitu apa yang Nabi SAW tak buat, apa natijah. Bila Nabi tak buat satu benda, apa yang kita boleh faham daripada perkara tersebut. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab, silakan. Sila buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tak dengar sebenarnya. Boleh ulang. Adakah raya sebulan tu bid'ah? Okey. Kalau dikatakan hari raya dengan sifat hari raya itu sebulan, memang bid'ah yang sayyi'ah. Tapi kalau sekadar berkunjung selepas hari raya itu, ia tidak termasuk bid'ah yang sayyi'ah. Apa maksud saya hari raya dengan makna hari raya? Hari raya yang sebenarnya kan tak boleh puasa. Haram puasa pada hari raya. Ada sembahyang sunat raya, ada takbir raya. Maka sebulan tu pun kita haramkan puasa. Sebulan tu pun kita buat sembahyang sunat raya. Sebulan tu pun kita buat takbir khusus raya. Itu bid'ah yang sayyi'ah. Ya? Kerana tidak ada dalilnya, maka bercanggah. Tapi kalau yang katakan raya sebulan tu maksudnya oleh kerana raya yang betul-betul raya tu sibuk, tak sempat nak berziarah pada sanak saudara, teman handai. Jadi untuk mengelakkan silaturahim, kita berkata jemputlah ke rumah terbuka. Tapi bukanlah dengan sifat hari raya yang sebenar tadi, yang sampai tak boleh puasa dan sebagainya, ada sembahyang sunatnya. Tak ada, hanya nak raikan kawan-kawan, datang jemput makan. Tapi adalah suasana hari raya tu, dengarlah tak ragu raya benda kan. Tapi yang itu termasuk dalam perkara yang makruf. Tapi jangan dikatakan itu hari raya sebagaimana hari raya, tak boleh lah. Hari raya Syawal satu hari saja. Kalau Idul Adha dia sampai hari Tasyrik pun tak boleh puasa. Istilah je raya sebulan, orang Melayu kata. Sebenarnya tidak raya pun. Hari yang 2 Syawal tu dah tak raya dah. 1 Syawal saja yang sebenar-benar raya. Wallahu a'lam. Tapi ada juga kadang-kadang orang kata salah faham. Dia nak buat rumah terbuka, tapi kata dia Syawal dah habis. Loh, rumah terbuka terpulang lah. Syawal ke lepas Syawal pun masih boleh. Tapi kena faham konsepnya, bukan raya sebagai raya tu tak boleh. Itu satu hari saja. Baik, kalau semata-mata perbezaan pada furu', dia tidak semestinya membawa kepada kesesatan pada usul. Pertama kita lihat perbezaan furu' dalam mazhab yang 4. Itu sangat-sangat biasa. Biasa kalau Hanafi begini, Syafi'i begini, atau Maliki begini, Syafi'i begini. Tetapi kalau perbezaan pada furu' itu berpunca pada salah faham pada usul. Setengah perbezaan pada furu' tu kerana dia usul dia pun sudah cacat marbah. Yang itu boleh membawa kepada kesesatan. Contoh ya, perbezaan pada furu'nya adalah kerana dia berpegang pada konsep memahami dalil secara literal semata-mata. Oleh kerana itu dia baca hadis ni, dia tafsir sendiri. Maka furu' dia berbeza dengan kita. Boleh tak dia membawa kepada perbezaan pada usul juga, pada sesat? Ya, boleh. Kerana furu' tadi adalah gambaran kepada kaedah dia yang selalu.
atau tak ada kaedah sebenarnya. Mereka kadang-kadang berfatwa sekejap macam ni. Dia dekat dulu kalau orang bagi duit RM1, RM2 kat orang sembahyang apa tu? Sembahyang jenazah, mereka perli, ni cari makan dengan ibadah. Tapi sekarang bila mereka bagi duit dekat budak sembahyang subuh berjemaah, sunnah pula jadi macam mana tu? Apa kaedah yang kamu pakai? Kalau nak dalil khusus, dua-dua tak ada dalil. Kalau nak dalil khusus, Nabi bersabda, siapa yang solat jenazah hendaklah bagi duit pada dia. Tak ada. Sama juga sembahyang subuh, tak ada dalil. Tapi kenapa bila orang buat, kamu perli, kamu pelekehkan, padahal itu satu bentuk galakan sebenarnya kepada budak-budak tahfiz yang datang solat jenazah tu sebagai sedekah kepada mereka. Ahsinu ila man ahsana ilaika. Buat baik pada orang yang buat baik pada kamu. Budak tu dah buat baik, ditunaikan fardu kifayah untuk kita. Maka kita buat baik, kita sedekah kepada dia. Kain, lekat ke, duit RM2 ke. Tapi bila kamu buat, kamu kata, ini nak menggalakkan budak-budak solat jemaah. Ya bagus. Tapi kenapa masa orang lain buat, kamu komplain? Kaedahnya apa? Jadi kalau furuk berbeza kerana disebabkan oleh kaedah yang tidak ada, ataupun kaedah yang cacat marba, maka perbezaan pada furuk itu boleh jadi indikasi kesesatan juga pada usul. Tapi kalau semata-mata berbeza pada furuk, tidak semestinya. Kerana masing-masing ada kaedah. Mazhab Syafi'i ada kaedah, mazhab Hanafi ada kaedah, furuk mereka berbeza. Tapi kaedah mereka itu kaedah yang berdasarkan kepada ilmu. Al-aslu fil amri al-wujub ke apa? Kan ada beza. Bila ada beza, asal bila perintah makna wajib atau tidak, maka beza pada furuk. Tapi beza pada furuk sebegitu tidak mengindikasikan kesesatan pada usul. Wallahu a'lam. Boleh ya? Baik. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.